الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghimpunkan kita pada malam yang mulia ini. Seterusnya tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada para sahabat, para ahli keluarga, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang menyambung risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita pada hari ini. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, dan seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik hadirin berkata Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab kita, kitab tauhid kita ya, kitab tauhid. Kita baru habis tentang huraian menyatakan hukum syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Faidatun, ini suatu perkara yang berguna yang sangat banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ini, sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya tetapi jahil juga. Yaitu tiap-tiap perkara yang diputus oleh Allah dan Rasul tetapi tidak ada janjian apa-apa daripada pahala dan siksa, tetapi perkara itu tetap dan pasti, maka tidak dinamakan dia wajib syarak, seperti wajib mati dan wajib bangkit hidup kembali dan sebagainya daripada perkara yang wajib berlaku, maka iaitu dinamakan hukum aridi. Artinya keputusan yang datang daripada pihak Allah bukanlah keputusan yang ditentukan ke atas pihak kita mengerjakan dia. Dan iaitu hukum aridi itu 3 bahagian: wajib aridi, mustahil aridi, dan harus aridi. Baik hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif kitab ni dia nak bawa datang pula kepada kita sedikit gambaran ataupun penjelasan yang dipanggil dengan hukum aridi.
Hukum aridhi ini apabila hukum yang ditetap pasti, hukum yang pasti, tapi dia tidak dinamakan hukum yang wajib pada syarak. Contoh kita kata macam wajib mati dan juga wajib bangkit hidup kembali, sebagainya, dan perkara yang wajib berlaku, maka itulah dinamakan hukum aridhi, iaitu keputusan datang pihak Allah, bukanlah keputusan yang ditentukan ke atas pihak kita mengerjakan dia. Ini tu hukum aridhi ni, hukum-hukum ataupun sesuatu ketentuan yang kepastian kepada kita, kan? Macam kita semua ini pasti akan mati. Jadi kita pun kata setiap perkara yang hidup ini wajiblah mati. Setiap perkara yang hidup, tiap-tiap benda yang hidup wajib mati. Itu wajib mati tu wajib apa? Wajib syarak ke? Wajib akal ke? Tak. Itu dia panggil wajib pada aridhi. Makna kata aridhi ni keputusan ataupun satu ketentuan yang pasti berlaku tapi dia bukan wajib, ataupun dia bukan wajib pada syarak, tapi dia pasti akan berlaku kerana melihat kepada apa yang sudah terjadi. Macam kita matilah, bukan kita saja, tiap perkara yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap perkara yang bernyawa, kullu nafsin, Allah kata dalam Al-Quran, kullu nafsin, kesemua. Makna kullu itu kesemua, nafsin, benda hidup yang bernyawa. Kullu nafsin, benda yang bernyawa, yang ada nyawa, za'iqatul maut, pasti akan merasai kematian. Jadi tak lepaslah kita ni daripada mati. Maka kita kata wajib mati itu dia panggil wajib aridhi. Ketentuan yang pasti akan datang ketentuan tersebut. Jadi tak ada lah orang nak lari daripada kematian ni, tak ada, kan? Walaupun dia tahu kematian dia itu bila, kemudian dia berusaha untuk lari daripada kematiannya tersebut, maka nescaya tidak akan boleh dapat lari kita daripada kematian. Kerana kematian pasti akan dapat bertemu dengan kita. Walaupun dalam ayat yang lain, walaupun dia di dalam tempat yang ketat, di dalam tembok besi, walaupun fi burujin musyayyadah, aynama yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana sahaja kamu berada, pasti kematian, pasti maut itu akan mendapatkan kamu, walaupun kamu duduk di dalam tembok besi yang orang lain tak boleh masuk. Kan dia buat tembok besi, kenapa? Nak lari daripada kematian. Pasti juga akan datang, walaupun semut tak boleh masuk, kan? Semut pun tak boleh masuk dalam tembok tu, tapi Allah Ta'ala buat sebab yang lain untuk dia mati. Malaikat maut, malaikat Israel akan datang untuk menjemput kematiannya. Sebab tu ada kisah ulama ni, kan, ada yang dia tahu dah dia nak mati. Ada kisah seorang ulama di Turki, kan, beberapa tahun dulu, tengok kan, ada kisah itu terbaca. Dia dia persiapkan dah tempat yang dia nak mati tersebut. Dia dah suruh kain kapan apa semua dah letak, kubur pun dah gali siap dah. Itu waktu dia nak meninggal dunia. Begitu juga kisah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tuan-tuan, kan, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ni seorang ulama besar di Mesir dulu. Ulama besar, pakar ahli tafsir, mengarang kitab tafsir Sya'rawi yang terkenal tersebut. Tafsir Sya'rawi ni panjanglah, berbelas jilid tafsir Sya'rawi. Nama dia tafsir Sya'rawi. Itu tafsir yang dikarangkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dulu ni hebatlah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di Mesir dulu. Jadi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ni anak dia cerita kisah dekat dia nak mati. Dia tak nak pergi mana, dia nak duduk dalam rumah dia, tapi dia pakai smart, pakai
bukannya duduk dalam keadaan yang tidak. Dia pakai pakaian, pakai wangian, pakai macam dia nak pergi mengajar, macam nak dia pergi masjid, pakai tapi duduk dalam rumah je. Duduk dalam rumah saja. Kemudian hari-hari dia duk beritahu kata tak lama dah ajal dia sebagainya. Kemudian satu hari tiba hari yang dia nak wafat tu, maka dia beritahu ke anak dia, nanti kalau orang datang nanti beritahu kan, tolong beritahu kat dia. Maka datanglah pada masa tersebut dia beritahu, dah nak wafat, dah ajal aku dah nak tiba dah. Maka ketika mana malaikat nak datang nak mencabut nyawa dia tu, nak menarik nyawanya itu, maka waktu itulah dia dah bersedia. Kemudian dia sebut dah lafaz la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebahagian daripada orang-orang yang Allah Ta'ala dah tajallikan kepada dia waktu dia nak mati. Maksudnya Allah Ta'ala dah nampak lah. Sebahagian memang kan, ada orang yang nak mati ni, nak meninggal ni, sebahagian memang Allah Ta'ala dah nampakkan dia. Kadang-kadang 2-3 hari itu dia nampak benda pelik, Allah alam lah. Kita belum rasa, semua bakat nak rasa kan. Moga-moga kita mendapat husnul khatimah. Sebab tu kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketika akhir daripada solat kita, Allah makhtim lana ya Allah bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhtim, akhirilah kehidupan kami ini dengan husnul khatimah, dengan pengakhiran yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah, jangan kamu akhiri kepada pengakhiran kehidupan kami ya Allah bisu'il khatimah, dengan pengakhiran yang buruk. Dan jadi siapa yang nak mati lampu, semua tak nak. Kita kalau boleh nak mati, nak matilah masjid. Kalau boleh kita nak mati tengah semayang, nak mati tengah duk ngaji, nak mati tengah duk baca Quran, nak mati tengah puasa dan sebagainya. Semua orang nak husnul khatimah kan? Kalau tanya kepada orang jahat sekalipun, orang asi, orang ahli maksiat sekalipun, tanya dia nak mati macam mana, mesti dia kata nak mati dalam keadaan yang baik juga kan? Itulah fitrah kita, Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Semua orang nak pada kematian yang baik, semua orang nak yang kematian yang elok, semua orang nak dalam kematian yang kalau boleh nak syahid. Kalau boleh kita ni doa nak syahid. Kalau tak dapat syahid akhirat, dapat syahid dunia pun cukup kan. Baru-baru ni kan viral tentang apa yang accident terbakar kan. Kereta terbakar tu, langgar dengan lori langgar tu terbakar. Isteri dia duduk dalam kereta lagi, dia sempat keluar kan, ada video orang rekam kan. Lepas tu bila dah habis dah semua terbakar, bila bomba cek, polis cek kan, buat postmortem sebagainya, polis menjumpai mayat jenazah, mayat dia itu dalam keadaan yang tak mengelupas pun kulit. Masya Allah. Itu kita panggil apa? Mustahil pada adat kita dah belajar. Pada adat mustahil. Macam mana kereta yang nak terbakar habis? Kereta itu bukannya orang, kereta itu yang besi itu dah terbakar habis. Tiba-tiba kulit kita ni dengan besi tu jauh, tapi kulit tak melecur sedikit pun, kereta hancur terbakar kan? Itu yang kita kata mustahil pada adat, tapi tak mustahil pada akal. Pada akal boleh-boleh saja Allah Ta'ala nak selamatkan dia, Allah Ta'ala nak jaga dia, mungkin kerana amal ibadahnya, mungkin kerana taat dia kepada suaminya, mungkin kerana taat dia pada patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pergi dalam keadaan yang Allah Ta'ala redha dekat dia kan? Bahkan dapat syahid dunia kan. Syahid di antaranya kan mati terbakar, kemudian dapat mati apa lagi, mati lemas kan. Itu antaranya syahid-syahid dunia yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita kalau boleh nak juga mati syahid ini. Tak boleh syahid akhirat, dapat syahid dunia. Tak boleh syahid perang fisabilillah, dapat syahid-syahid yang lain yang Allah Ta'ala janjikan. Sebab apa hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syuhada ni, orang yang mati syahid ni, dia dapat tempat yang special di akhirat kelak.
Bahkan dia ni boleh tolong orang lain pula. Dalam hadis Nabi dalam kitab Hidayatus Salikin tu disebutkan ada 3 golongan di hari akhirat kelak yang boleh bagi syafaat kepada orang yang lain. Yang pertama al-anbiya, para nabi, para rasul. Yang kedua summal ulama, para alim ulama. Yang ketiga summa syuhada, 3. Yang pertama nabi itu jelas dah, para nabi, para rasul boleh bagi syafaat kepada orang yang pada umat dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh bagi syafaat kepada seluruh umat manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada zaman akhir zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipanggil dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang Allah Taala bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang waktu mana manusia nanti duduk di hari akhirat, di masa nanti kita merasakan lama. Manusia waktu itu rasa lama nak menghitung amalan tersebut, nak menunggu masa untuk dihitungkan amalan. Waktu itu lama. Dengan hari akhirat di masa tersebut panas yang sangat terik, kan? Panas sangat, matahari seolah sejengkal daripada kepala. Itu juga berdasarkan kepada amal kebaikan kita orang itu tersebut. Kalau dia itu banyak orang beramal, maka dia akan rasa sejuk-sejuknya. Masa yang lama 40,000 tahun itu dia rasa macam 4 jam sahaja, rasa macam 4 hari sahaja. Tapi kalau orang yang maksiat di dunia daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang murka dengan ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, waktu tu dia rasa nak terbakar dah. Waktu tu peluh dia tu dia nak lemas dah dengan peluh dia, kan? Maka pakatlah semua umat manusia waktu tu nak minta syafaat kepada Nabi Adam, kemudian nak minta syafaat kepada Nabi Nuh, minta syafaat kepada Nabi Musa, nak minta syafaat kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi-nabi tersebut kata kami tak boleh bagi syafaat pada hari ini, kan? Kami tak boleh bagi syafaat. Minta ke Nabi Adam kata tak boleh, aku pun tak berani, tak boleh nak bagi syafaat pada hari ini. Sebab aku malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa aku malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dulu ada benda yang dilarang, tapi aku pergi buat juga larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yakni makan pohon buah khuldi, mendekati pohon khuldi tersebut. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan kamu hai Adam, hai Hawa, jangan kamu berdua mendekati pohon khuldi ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan menjadi pada golongan orang-orang yang zalim. Tapi Nabi Adam apa takdir Allah lah, kita kata takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam makan juga pohon khuldi itu. Dengan sebab itu Allah Taala turunkan Adam dan juga Hawa di dunia. Jadi ulama kata kita tak boleh nak kata itu adalah kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Tak boleh kita kata itu adalah maksiat yang Nabi Adam buat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita kata itu sebagai kesalahan. Tak boleh kita katakan itu sebagai maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa? Sebab para anbiya, sebab para rasul ini tidak mungkin mereka itu akan buat maksiat. Mustahil pada mereka itu untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksum. Nabi Adam nabi dan juga rasul, maka Nabi Adam seorang yang maksum, nabi dan rasul yang maksum. Maka itu hanya penyebab ataupun Allah Subhanahu wa taala hanya buat itu sebagai asbab supaya nanti nak dilahirkan generasi manusia, kemudian nak dilahirkan kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita dengar hadis ada yang kata apa? Adalah hadis tu laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kan? Sebahagian kata ini hadis palsu dan sebagainya, Allah alam. Tapi ada disebut oleh ulama-ulama, laulaka Muhammad, kalaulah bukan kerana kamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, tidaklah aku menciptakan sekalian alam ini. Kalau bukan kerana kamu wahai Muhammad, maksudnya apa? Yang ditunggu-tunggu itu adalah nak melahirkan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi Adam tak turun ke dunia, kalau kata Nabi Adam tak pergi makan buah khuldi, mendekati pohon khuldi tersebut, agak-agak ada tak keturunan manusia di bumi, muka bumi ni? Tak ada. Tak ada. Itu asbab musabab yang Allah Taala jadikan. Kan? Nabi Adam kata tak mampu. Pergi pula kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, bagi kami syafaat. Nabi Nuh kata, aku bermalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Aku di dunia dulu pun aku dah berdakwah kepada orang. Ada pengikut yang mengikutku, tapi isteri aku sendiri, anak aku sendiri kufur kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri aku sendiri, anak aku sendiri tidak mahu ikut ajaran yang aku bawa. Kan? Itu. Jadi anak isteri Nabi Nuh alaihissalam tak naik sekali dengan kapal bahtera Nabi Nuh. Maka mereka dihanyutkan oleh dihanyutkan oleh banjir besar. Kemudian pergi pula para umat manusia waktu itu pergi pula minta syafaat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, aku bermalu pada Allah Ta'ala pada hari ini. Aku sebab dulu waktu di dunia dulu, aku pernah bunuh seorang manusia. Aku pernah bunuh orang. Yakni siapa? Nabi Musa pernah menumbuk tukang masak Fir'aun. Nabi Musa nak tumbuk saja, nak bagi pengajaran saja, bukan niat nak membunuh. Tapi tiba-tiba, sebab Nabi Musa ni mukjizat yang Allah Ta'ala bagi ni, kekuatan badan Nabi Musa ni. Bila Nabi Musa tumbuk, habis. Sekali tumbuk, bukan nak niat nak bunuh tak. Kalau kita nak jentik telinga je, jentik telinga mati. Bukan kita niat nak bunuh dia, tak. Kan? Begitulah Nabi Musa alaihissalam, niat nak tumbuk sikit je, tapi mati kawan. Nabi Musa malu. Pergi pula para umat manusia waktu itu kepada Nabi Isa alaihissalam, minta syafaat kepada Nabi Isa. Nabi Isa berkata, aku tak mampu nak bagi syafaat ni. Aku bermalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Di dunia dulu waktu aku berdakwah menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu Wa Taala, kaum aku sendiri menyembah aku. Nabi Isa alaihissalam, orang Kristian menyembah Nabi Isa. Sebab apa? Mereka katakan Isa itu adalah anak Tuhan. Kan? Isa ibnullah. Mereka kata Isa itu adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Isa kata tak mampu. Kan? Sebab kaum aku sendiri dulu menyembah aku, menganggap aku ni anak Tuhan pula. Kemudian pakatlah semua pergi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu kekasih Allah, tolonglah bagi kami syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan selama 3 hari Nabi Muhammad sujud. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, bangunkanlah, angkatkanlah kepala engkau, wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad angkat kepala lepas daripada sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad angkat tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperkenankan hajat manusia waktu itu, supaya dipercepatkan hitungan pada waktu tersebut. Kan Nabi Muhammad doa, Allah Taala serta merta kabulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipercepatkanlah hisab pada waktu, hisab perhitungan waktu itu. Itulah yang dipanggil dengan syafaatul uzma, syafaat besar yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberinya kepada sekalian umat manusia, bukan hanya kita sahaja Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tuan-tuan. Anbiya yang boleh bagi syafaat. Summa al-ulama, kemudian ulama pun boleh bagi syafaat kepada kita. Sebab tu kita hidup di dunia ni jangan terlalu mengeji-ngeji ulama, jangan memaki-maki ulama. Jangan kita buat, kalau kata pun kita tak suka, sudah, tak perlu kita kutuk, maki dan sebagainya, hina dan sebagainya, tak boleh. Kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada orang yang hina kepada alim ulama ni. Maksudnya ulama yang betul-betul ulama akhirat lah. Ulama ni macam-macam pula. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nabi SAW kata ulama su, ulama jahat pun ada. Ulama jahat ni maksudnya apa?
yang Nabi sifatkan sebagai Dajjal. Dajjal Nabi SAW sifatkan. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ad-Dajjal. Kan? Ana min ghairi Dajjal. Nabi tahu. Ana min ghairi Dajjal wa akhwafu alaikum min ad-Dajjal. Dan aku takut kalangan kamu ini daripada golongan yang bernama Dajjal. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa itu yang kamu kata sebagai Dajjal? Nabi kata apa? Ulama su. Mereka itu adalah ulama yang jahat. Yakni dengan dia ada ilmu, dengan dia ada jawatan ulama'nya, orang sanjungnya, maka dia mempergunakan ilmunya tersebut bukan untuk akhirat, bukan untuk cari redha Tuhan, bukan cari redha Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan ilmu itu kepentingan peribadi dia, bahkan nak menyeleweng umat, nak menyesat umat dan sebagainya. Itu dia panggil ulama asum. Jadi kalau kita ni di dunia, jangan kita selalu bermusuhan dengan para alim ulama, sebab di akhirat ulama boleh bagi syafaat dekat kita. Jadi ada kisah dinakalkan dalam kitab-kitab, ada seorang ini nak cerita kata orang yang dapat syafaat kepada alim ulama. Ada seorang pemuda ni, bila ditimbangkan amal dia pada hari akhirat, amal dia tu berat sikit di bahagian kejahatannya. Berat sikit je. Maksudnya kalau ada sedikit lagi kebaikan yang dia lakukan, bila ditimbangkan tu akan berat kepada kebaikan. Dia nak kena cari sikit lagi amal dia untuk dia berat di belah timbangan amal kebaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata kat malaikat, suruh dia ni cek orang ni. Orang ni cek dia. Di dunia dulu dia ada pernah mengaji, ambil istifadah, duduk dengan ulama lah. Alim ulama pernah dia ada duduk dulu di dunia dulu. Kemudian bila cek sedikit tak ada. Ditanya kepada lelaki tu, tak ada. Waktu dia hidup dunia tu tak pernah kenal langsung mana-mana ulama. Bukan kata pergi jumpa, ulama pun dia tak kenal langsung. Maksudnya dia ni hidup dulu, dia kerja di dunia dia. Kalau kata dia pergi kerja, balik kerja, pergi kerja esok balik kerja, itu saja. Tak pernah kenal langsung siapa alim ulama yang ada di tempat dia, orang alim, orang soleh yang boleh dia pergi ziarah untuk bertabaruk, untuk ambil nasihat dan sebagainya. Ya, untuk menuntut ilmu tak ada langsung. Ya. Maka ditanya lagi. Bila kata dia kenal ulama, tak ada ulama, dia pernah pergi duduk dengan ulama pun tak ada, kenal pun tak ada. Kemudian dia ada tak saudara ataupun orang yang dekat-dekat dia dengan ulama, tak ada juga. Dan bila dicek lagi, bila ditanya, ada seorang kawan dia, yang kawan dia berkawan dengan kawan tu. Kemudian kawan itu dia pernah duduk dengan majlis ulama, kenal dengan ulama sekian-sekian. Bukan dia kenal ulama tu, dia kenal dengan seorang kawan dia. Kawan dia ni yang pergi duduk dekat dengan ulama, pernah mungkin duduk dalam mengaji ataupun duduk ambil tabaruk, ziarah dan sebagainya. Maka lelaki itu diberikan syafaat oleh ulama tersebut. Itu bukan dia duduk dengan ulama, dia kawan dengan kawan dia, yang kawan dia itu pernah duduk di majlis ulama, yang kawan dia itu kenal dengan alim ulama, dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi syafaat, masuk syurga, timbangan dia lebih. Itu yang kita perlukan di akhirat kelak. Sebab tuan-tuan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ni kalau kita nak tengok kepada timbang amal kita nak masuk syurga ni susah lah. Sebab tu kita ni sebagai ulama kata kita masuk syurga ni bukan dengan amal kita yang banyak, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita amal kita tak banyak mana, tapi masih boleh masuk syurga, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin syafaat daripada Nabi SAW, mungkin syafaat daripada awliya Allah, para alim ulama. Yang ketiga, summa asy-syuhada. Yang ketiga yang boleh bagi syafaat lagi kepada manusia, umat pada waktu akhirat kelak adalah asy-syuhada, minasy-syuhada, yakni golongan para orang-orang yang mati dunia, meninggal dunia dalam keadaan meninggal mati syahid. Di syuhada juga boleh bagi syafaat kepada kita. Kan? Habis itu tuan-tuan. Kita sambung baca sikit lagi. Maka itulah yang dipanggil dengan hukum aridi, yakni wajib mati
Kan wajib mati itu dia panggil wajib pada hukum aridi. Dan wajib bangkit hidup kembali dan sebagainya. Dan kita beriman dengan ikut kita ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita mati, kita akan dibangkitkan semula. Hasyar, kita akan bi'sah, kemudian al-hasyru. Bi'sah itu kita bangkit daripada kubur, kemudian kita akan hasyru, dikumpulkan di padang mahsyar. Itu etikad kita ahli sunnah wal jamaah, berbeza dengan orang falasifah. Etikad falasifah ni orang dulu, orang panggil orang falsafah Yunani. Ahli falsafah Yunani, para ulama menolak mereka, bahkan setengah mengkufurkan mereka. Kenapa? Kerana salah satu etikad mereka ini, mereka ingkar kepada adanya kebangkitan semula setelah kematian. Kan kita belajar ada falsafah Yunani kan, apa Aristotle, Socrates, Plato, apa dia panggil ahli falsafah barat. Mereka ni mengingkari adanya kebangkitan semula selepas kematian. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita menetapkan ataupun etikad pegangan kita setelah kita mati akan dibangkitkan berdasarkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran yang terlalu banyak membincangkan tentang perkara tersebut. Jadi kita kata wajib kita bangkit mati nanti, itu dia panggil wajib aridi. Ketetapan yang Allah Ta'ala dah tetapkan kepada kita semua. Baik. Arti kemudian dan iaitu 3 bahagian. Jadi wajib hukum aridi ini pun 3 bahagian: wajib aridi, mustahil aridi dan harum aridi. Dan wajib aridi itu iaitu barang yang berlaku mengikut keputusan Allah, seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah. Firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya tiap yang bernyawa itu merasa ia akan mati. Dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah, innakum yaumal qiyamah tub'asun. Artinya bahawa sungguhnya sekalian kamu pada hari kiamat dibangkit, dihidup kembali. Ada 2. Wajib kita mati, wajib kita bangkit kembali di hari akhirat setelah kematian kita. Wajib kita wajib itu bukan hukum akal, bukan hukum adat, bukan hukum syarak. Itu dia panggil hukum aridi. Ketetapan, ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kalau boleh menyalahi dah hukum tu boleh. Misalnya Allah Ta'ala kata nak buat kita bila mati semua mati, tak ada dah, tak dibangkitkan. Boleh tak Allah Ta'ala nak buat? Boleh. Sekadar kita memikirkan ataupun sekadar apa yang disebutkan pada hukum arif ni boleh jadi. Boleh jadi kalau kata Allah Ta'ala nak buat, nak bangkitkan kita semua, boleh. Allah Ta'ala tak nak bangkit pun boleh. Tapi bila Allah Ta'ala dah sebut innakum yaumal qiyamah tub'asun, kamu pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan semula, maka Allah Ta'ala bangkitkan. Kerana Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mengingkari janjinya. Bila Allah sebut nak bangkitkan, akan bangkitkan. Cuma min haitsu ataupun dari sudut kita kata boleh jadi Allah Ta'ala tak nak bangkit, boleh. Tak ada masalah. Itu hak dia pula, hak dia belaka. Allah Ta'ala habis mati semua, tak ada dah surga, tak ada neraka, tak ada apa, tak ada macam etika ahli falsafah ini. Tetapi itu melanggar daripada apa yang janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala, innakum yaumal qiyamah tub'asun. Kamu akan dibangkit semula pada hari kiamat kelak. Jadi tuan-tuan, kita dibangkitkan pada hari mahsyar nanti, macam-macamlah keadaan kita. Itu kita bangkit itu dah tak sama lah macam keadaan kita di dunia ni. Tak sama. Bangkit itu mungkin ada yang sebahagian dari kita yang bangkit dalam keadaan yang cantik, tapi yang dipakaikan pakaian itu hanya para anbiya, para mursalin, para nabi-nabi dan para rasul. Itu dibagikan pakaian kepada mereka. Adapun selain mereka itu bangkit dalam keadaan telanjang. Kita ni bangkit telanjang nanti. Tapi tak sama kita fikir macam mana telanjang ni. Biar malu je. Ada ramai orang tu. Kalau orang tu satu dunia, satu dunia. Jadi zaman Nabi Adam lagi. Bilion-bilion orang. Di masa tu tuan-tuan tak ada dah perasaan malu ke, perasaan apa, tak ada dah. Allah Ta'ala cabut dah waktu tu. Tidak lagi kita memikirkan. Hanya yang kita mikirkan ke mana tujuan kita dah waktu tu. Nak pergi syurga ke, nak pergi neraka ke. Itu saja yang dipikirkan.
timbang amal yang kita fikir waktu tu, amal kita yang boleh menyelamatkan kita waktu tu, amalan kita, amalan kebaikan kita, amalan soleh kita yang kita lakukan di dunia. Tak ada siapa yang boleh tolong, melainkan syafaat-syafaat yang tadi saja. Nak tolong kawan kita, nak tolong kita waktu tu minta tolong tak boleh. Kita kat dunia ni susah-susah kita tayar pecah, kita rosak pergi jalan, boleh telefon kawan kita, panggil pemen datang. Hari akhirat gelap, siapa kita nak panggil tak? Walaupun kawan tepi kita pun, dia pun nak fikir diri dia, kita pun nak fikir diri kita. Semua masing-masing nak fikir nafsi-nafsi dia, nak fikir semua kan. Dia tak adalah nak fikir orang lain. Di dunia boleh kita minta bantuan kepada orang, tapi pada akhirat semua atas amal, atas ibadah kita. Moga-moga kita semua nanti daripada Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan kelak, diselamatkan kelak daripada hari akhirat, diselamatkan, dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikis shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.